Bila bertemu lagi dalam Malaysia Memilih bersama saya Haris Ashraf Hasnan, dan sudah tentu di hari pengundian awal ini kita nak bercakap juga berkenaan dengan dari segi dinamika kerusi panas melibatkan polis dan juga tentera ini. Bagaimana kita nak memahaminya, kerana kalau pada PRU 14 yang lalu kita lihat banyak kerusi-kerusi ini yang berlaku swing peralihan pengundiannya itu kerana disifatkan bukan lagi sebagai safe deposit kepada kerajaan yang memerintah. Jadi saya nak bersama dengan Dr. Mazlan Ali, penganalisis politik dari Universiti Teknologi Malaysia UTM. Dr. Mazlan, kalau kita nak memahami berkenaan dengan kerusi melibatkan pengundi polis dan juga tentera ini, bagaimana kita nak melihat ataupun meneliti dinamikanya itu, terutama kalau kita nak recap pada PRU ke-14 yang lalu. Tapi sebelum itu, terlupa pula saya nak bawakan sedikit. Ada beberapa kerusi untuk sebelum kita mulakan perbincangan lanjut kita ini. Okey, pertamanya kalau saya nak bawa anda ataupun penonton untuk meneliti, termasuk Dr. Mazlan, antaranya kalau kita pergi ke kerusi sebagai contoh di Setiawangsa, kalau kita nak melihat kepada kerusi Setiawangsa yang dimenangi oleh Nik Nazmi Nik Ahmad, 14,000 majoritinya. Kalau kita bandingkan dengan dua lagi calon yang lain, Zul Hasnan Rafiq dan juga Ubaid Abdul Akla dari PAS, dengan pengundi berdaftar sekitar 72,000, peratusan keluar mengundi tinggi ketika itu 84.36%. Ini keputusan pada 2018 pada PRU ke-14. Baik, kita nak meneliti salah satu kerusi yang menarik juga, bagaimana seorang menteri besar tewas di kerusi ini, iaitu di kerusi Parlimen Lumut. Kerusi Parlimen Lumut menang, Dr. Hatta Ramli menang dengan majoriti 400 undi sahaja pada ketika itu. Kita mengandaikan bahawa kerusi Parlimen Lumut ini sebelum ini disifatkan ataupun diandaikan sebagai safe deposit kepada Barisan Nasional ataupun kerajaan yang memerintah pada waktu itu. Dengan Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir bertanding di peringkat Parlimen dan juga DUN pada PRU 14, menang di DUN Pangkor tetapi tewas di Parlimen Lumut dengan 400 majoriti yang dimenangi oleh Dr. Hatta Ramli. Seorang lagi calon, Muhammad Zamri Ibrahim, 10,000 undi, menerima 10,000 undi di sini. Ini merupakan kerusi ataupun parlimen yang terletaknya pengkalan tentera laut terbesar di Malaysia, di Lumut ini. Sudah tentu ramai yang mengandaikan sebelum ini dilihat sebagai satu kerusi ataupun safe deposit. Saya nak bersama dengan Dr. Mazlan Ali terus. Bagaimana kita nak meneliti, kita recap balik pada PRU 14 seperti saya bawakan tadi, bagaimana perubahan swing yang berlaku di kerusi-kerusi ini, Dr. Mazlan? Ya, kerusi yang melibatkan anggota tentera, anggota keselamatan ini kalau dilihat dekad-dekad yang lalu adalah kerusi fixed deposit bagi Barisan Nasional. Ini kerana pada masa itu pengundian secara pos, secara 100%. Akan tetapi selepas reformasi yang dibuat oleh Suruhanjaya Pilihan Raya, kita menyaksikan sekarang 70% daripada unit-unit keselamatan ini mereka mengundi secara pengundian biasa sebagaimana yang dilakukan di pusat-pusat pengundian awam pada proses pengundian biasa. Ya. Di situ ada wakil parti dan mereka akan mengundi secara telus membabitkan 70%. Hanya 30% saja yang akan mengundi secara pos, iaitu tentera yang berada di perbatasan di dalam tugas. Dan kita lihat di dalam dua pilihan raya kebelakangan ini, nampaknya polis dan tentera ini nampaknya agak terbuka. Kerana sudah ada kawasan-kawasan di mana parti yang sebelum ini adalah parti pembangkang, akhirnya telah menang di dalam pilihan raya ini. Misalnya di Setiawangsa adalah kubu Barisan Nasional secara turun-temurun dimenangi. Tetapi Nik Nazmi pada pilihan raya yang lalu telah menang sebanyak 14,000 majoriti. Ini menunjukkan bahawa sekarang dinamika kerusi polis dan tentera ini bukan lagi fixed deposit bagi Barisan Nasional. Malah kalau kita lihat di dalam pilihan raya negeri Melaka, nampaknya polis dan tentera ini mereka memberi undi kepada Perikatan Nasional. Jadi dinamik yang begitu menarik kerana kita tidak boleh lagi mengatakan bahawa
polis dan tentera ini merupakan pengundi-pengundi subjek yang mereka mempunyai satu pilihan yang biasanya akan condong kepada status quo semata-mata. Tetapi pada hari ini dinamika yang telah mengubah persepsi dan juga pandangan kepada polis dan tentera itu sendiri bahawa mereka juga adalah individu rakyat Malaysia yang sama seperti rakyat yang lain, mampu untuk membuat pilihan yang terbaik di atas kepercayaan yang ada pada mereka. Okey, Dr. Mazlan, antara perkara yang perlu kita teliti juga, seperti Dr. Mazlan maklumkan bahawa reform yang dilakukan oleh pihak SPR sendiri, bagaimana kita teliti proses pengundian itu dilihat lebih seperti pengundi biasa, ada wakil-wakil calon berada melihat proses pengundian, pengiraan dan sebagainya. Itu sedikit sebanyak memberi keyakinan kepada penjawat awam, terutama kalau kita cakap dalam pihak keselamatan yang mengundi awal pada ketika ini. Tapi Dr. Mazlan, bagaimana ianya disifatkan mengikis tanggapan bahawa sebelum ini mungkin ada yang takutlah kena undi kerajaan pentadbiran ataupun kerajaan pada ketika itu kerana risau akan dikenakan tindakan tata tertib dan sebagainya. Itulah sentimen yang kita pernah bercakap soal perkara ini berkait dengan undi pihak berkuasa ini. Pandangan Dr. Mazlan. Sebenarnya itu adalah satu stigma yang telah tertanam. Mungkin ia merupakan suatu propaganda politik yang sebenarnya tidak benar kerana SPR ini adalah satu badan bebas yang melaksanakan tugasnya dengan telus. Tetapi di dalam aspek pengundian, polis dan juga angkatan tentera sebelum reformasi itu, dia menimbulkan keadaan di mana parti-parti politik tidak begitu percaya kepada ketelusan. Ini kerana pengundian itu 100% dibuat di kem tanpa pemantauan daripada wakil-wakil parti. Akan tetapi kebijaksanaan Suruhanjaya Pilihan Raya, mereka alert dengan rancangan untuk reformasi, untuk penambah baik supaya kelihatan lebih telus, dan akhirnya selepas 70% tentera dan polis ini boleh mengundi awal mengikut kaedah yang juga dialami oleh orang-orang awam yang lain, dia telah meningkatkan kepercayaan. Malah tidak ada lagi tuduhan mana-mana pihak bahawa Suruhanjaya Pilihan Raya tidak telus di dalam melaksanakan tanggungjawab mereka kerana telah terbukti di dalam pilihan raya yang lalu parti-parti yang sebelumnya adalah pembangkang akhirnya telah mencapai kemenangan di kawasan-kawasan yang disifatkan begitu panas. Misalnya Setiawangsa yang mempunyai lebih daripada 20,000 undi anggota tentera yang secara tradisinya orang melihat itu kawasan UMNO, kawasan Barisan Nasional, tetapi PKR telah menang kerusi ini dengan begitu cemerlang. Dan pada hari ini rakyat sedang menunggu kerusi panas ini menjadi tumpuan. Adakah Pakatan Harapan mampu untuk mengekalkan kerusi di Setiawangsa ini? Adakah tentera masih memberi kepercayaan kepada wakil rakyat yang berkhidmat selama 5 tahun di kawasan ini, atau adakah tentera dan polis ini akan mencuba calon yang lain daripada Perikatan Nasional sebagai contohnya untuk membuat satu eksperimen selama 5 tahun ataupun mengembalikan kepada UMNO ataupun terus mengekalkan Nik Nazmi sebagai wakil rakyat yang mewakili kawasan di mana tempat ramainya angkatan tentera, anggota tentera dan polis berkhidmat di Parlimen Setiawangsa ini. Okey. Dr. Mazlan, bagaimana juga kita memahami isu yang dekat dengan pengundi, terutama kalau kita bercakap pihak berkuasa ini, polis dan juga tentera, seperti isu kos sara hidup, isu-isu melibatkan dari segi pemilikan rumah, bagaimana ianya mempengaruhi pola pengundian itu, Dr. Mazlan? Ya, setakat ini kita lihat dalam mana-mana kerajaan, sama ada kerajaan Barisan Nasional ataupun kerajaan Pakatan Harapan, kita lihat banyak usaha dibuat untuk meningkatkan taraf hidup tentera. Saya bertugas di UTM, berjiran dengan MINDEF sebenarnya, dan saya biasa dengan anggota tentera ni. Saya lihat di situ tentera kita mempunyai penginapan yang begitu baik. Kerajaan menyediakan fasiliti penginapan nampaknya antara yang terbaiklah di negara kita. Saya pun kagum melihat rumah kediaman tentera ni yang dilengkapi dengan
dengan keperluan dengan infra yang begitu baik sekali. Cuma tentera ini yang banyak isu tentera ini adalah selepas mereka menamatkan perkhidmatan. Biasanya terutama kepada anggota-anggota lain pangkat. Adakah mereka yang bersara ini mereka terus diberi perhatian oleh kerajaan ataupun wakil rakyat yang berkhidmat di kawasan Setiawangsa ini? Itulah sebenarnya yang isu yang membelenggai bekas-bekas tentera dan polis ini. Adakah selepas bersara mereka mempunyai peluang untuk mendapatkan misalnya peluang pekerjaan untuk menambah pendapatan? Kerana kita tahu anggota-anggota lain pangkat ini kalau mereka mempunyai keluarga, bilangan ahli keluarga yang ramai, mereka memerlukan bantuan tambahan insentif daripada kerajaan sebagai mengenang jasa anggota polis dan tentera yang berkhidmat berjuang menjaga keselamatan negara dan rakyat. Okey, Dr. Mazlan, ini sedikit saya bawakan berkenaan dengan kerusi yang akan ditandingi, kerusi Setiawangsa yang akan ditandingi pada PRU15. Kita lihat jumlah ataupun kita akan menyaksikan 6 calon yang bertanding di kerusi Parlimen Setiawangsa. Nik Nazmi akan cuba untuk mempertahankan kemenangan yang dimenangi pada PRU ke-14 yang lalu. Kita lihat ada dari Pejuang, ada juga dua calon bebas selain Nik Nazmi. BN diwakili Izzuddin Ishak, manakala PN diwakili Nur Fazilah Kamaluddin. Baik, sedikit perincian ataupun data berkenaan dengan kerusi Parlimen Setiawangsa ini P118 dengan pengundi awalnya adalah 12,115 pengundi awal yang layak untuk menunaikan tanggungjawab mereka pada hari ini, dengan yang tidak hadir 39, undi biasa adalah 83,599. Mungkin akhir sekali ataupun Dr. Mazlan, bagaimana kita boleh menjangkakan pada PRU ke-15 kali ini? Adakah kita akan menyaksikan dinamika yang mungkin hampir sama apa yang berlaku ataupun ianya lebih dinamik lagi perjalanan pada ketika ini? Secara ringkasnya, Dr. Mazlan. Parlimen Setiawangsa ini saya lihat penyandangnya Nik Azmi seorang yang muda. Adakah selama 5 tahun beliau berkhidmat memuaskan penduduk di Setiawangsa dan juga warga tentera dan polis di situ? Dan kita nampak pada tahun ini ada penambahan beberapa calon baru daripada parti-parti baru, Perikatan Nasional, daripada Pejuang, malah ada juga veteran tentera yang bertanding juga. Dan saya menjangkakan bahawa Nik Nazmi mungkin boleh mempertahankan kerusi ini, tetapi dengan syarat adanya gelombang dari peringkat nasional yang akan membantunya. Jika tidak, mungkin akan kembali kepada Barisan Nasional ataupun Nik Nazmi mampu untuk mengekalkan dengan majoriti yang lebih kecil. Okey, baiklah, terima kasih pandangan Dr. Mazlan Ali, Penanalisis Politik UTM, melihat kepada beberapa kerusi panas melibatkan polis dan juga tentera. Sudah tentu Malaysia Memilih akan terus membawakan pelbagai lagi isu. Kita akan memahami, mendalami lagi kerusi-kerusi panas melibatkan pertembungan politik, terutamanya kita akan terus mengangkat suara rakyat. Sekian sahaja Malaysia Memilih. Untuk waktu ini, saya Haris Ashraf Hasnan. Assalamualaikum dan salam hormat.